Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya ingin menceritakan tentang isu masalah mental. Apa itu masalah mental? Masalah mental merupakan satu gangguan pada fungsi otak yang melibatkan perasaan, tingkah laku dan juga pemikiran seseorang, dan ini boleh menjejaskan aktiviti seharian seseorang itu. Pemantauan penyakit yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1996 telah mendapati bahawa hampir 11.1% rakyat Malaysia dewasa dikesan mengalami penyakit mental, dan laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO turut menjangkakan bahawa terdapat peningkatan kepada pesakit mental menjelang tahun 2020. Dan penyakit mental ni merupakan satu penyakit yang menyebabkan menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia dan dijangka meningkatlah pada tahun 2020. Dan apa yang kita dapat tengok, tahun lepas kita diuji dengan pelbagai dugaan, pelbagai cabaran disebabkan COVID-19, dan sebenarnya benda ni satu orang kata trigger kepada penyakit mental, dan sebenarnya benda ni perlu dipandang serius lah. Dan kita tengok tahun lepas banyak sangat kes bunuh diri, kes masalah mental, isu mental pun ni, pesakit mental pun meningkat disebabkan COVID-19 sebab ramai yang terjejas. Okey, dan seterusnya saya akan beralih kepada punca. Sebenarnya masih tiada punca yang dapat diketahui dengan lebih spesifik, tapi kajian masih dijalankan. Terdapat beberapa faktor jugalah yang menyumbang terjadinya penyakit mental. Pertama sekali ialah isu genetik. Mungkin dalam family dia tu ada seorang yang pernah ada masalah mental, penyakit mental, dan dia mewarisilah daripada ahli keluarga tersebut, dan lebih berisiko menghadapi penyakit mental berbanding populasi yang tidak mempunyai sejarah dalam generasi dia lah. Seterusnya ialah gangguan bahan kimia dalam otak. Bahan kimia dalam otak dikenali sebagai neurotransmitter tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan gejala mental akan muncul. Contoh-contohnya ialah pertama sekali skizofrenia, iaitu penghasilan dopamin secara berlebihan, kemurungan iaitu depression disebabkan oleh paraserotonin yang rendah, mania, paraserotonin meningkat secara melampau, kebimbangan iaitu anxiety, terdapat gangguan dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin. Nah, itu yang ketiga ialah sejarah hidup yang getih. Mungkin seseorang itu melalui proses kelahiran yang sangat sukar, kehilangan ibu bapa pada usia yang muda, dan perjalanan hidup dia sendirilah yang sukar. Mungkin dia terlalu kecil dan his state of mind was not very ready with that, and he will keep blaming himself lah, macam kenapa aku, kenapa tak orang lain, dan dia terpaksa deal dengan segala kemungkinan dan segala overthinking sebabkan benda macam ni. So it lead to mental health lah, worse mental health. Lepas tu saya akan beralih kepada kesan. Terdapat beberapa kesan masalah mental. Yang pertama ialah sering lupa dan susah fokus. Apa yang kita boleh kaitkan kat sini, apabila seseorang itu ada masalah mental, benda tu sebenarnya akan affect the whole life, kehidupan sehari-harian dia, apa yang dia buat, kehidupan kerja dia ke apa, semua benda tu akan effect. So bila dia terlalu ikut sangat dengan perasaan dia terlalu fikirkan sangat masalah dia, dia sendiri pun tak tahu apa yang mengganggu dia terbawa-bawa perasaan, dan benda tu akan buatkan dia susah fokus dan cepat lupa. Bila kita susah fokus, maknanya kita cepat lupa. Seterusnya ialah sistem penghadaman terganggu. Apabila seseorang itu mengalami masalah mental, contohnya kita ambil depression lah. Bila dia depressed, dia macam tertekan lah kan, dia tak tahu, dia macam dia lost dalam dunia dia sendiri, dia tak ada selera makan tak tentu, kadang-kadang makan pun ambil apa yang ada je, contohnya macam junk food ke, makanan ringan, jajan ke apa semua tu, dia ambil je makan, asalkan dia boleh mengunyah, asalkan dia boleh kenyang, tapi makanan tak seimbang. So benda tu akan mengganggulah sistem penghadaman dan juga akan efek kepada kesihatan. Dan yang terakhir sekali ialah emosi tidak stabil. Benda ni memang boleh dikaitkan lah, sebab
diorang ni sebenarnya mudah merasa kecewa, mudah naik darah dan juga mudah marah lah. So ada je benda yang trigger dia, kadang-kadang kita rasa benda tu macam biasa je kat kita, tapi bila orang yang ada masalah mental ni, dia cepat terasa lah. So benda tu sebenarnya kadang-kadang orang pun tak selesa sebab kita rasa macam benda tu biasa, tapi dia ambil serius benda tu. Ni kita tak boleh nak judge orang sangat lah. Kita tak boleh cakap, alah benda kecil je pun, itu pun nak marah, itu pun nak melinting. No, kita tak boleh cakap macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang dia rasa, dan kita sendiri pun tak boleh jangka apa yang akan jadi. Dan cara atasi dia pertama sekali ialah mengamalkan cara hidup sihat. Contoh, kita bersenam, kita beriadah, jalan-jalan kat taman, berbasikal ke, buat apa yang kita suka. Asalkan kita nampak nature, kita akan lebih tenang. Kita akan lebih menghargai keindahan alam, lebih orang kata seronok lah, sebab hijau ni kan warna yang tenang kan. So itulah, boleh orang kata tenangkan serba sedikit. Ialah meluangkan masa bersama yang tersayang. So pergilah holiday dengan family, pergi hiking ke, bonding, kita buat bonding dengan family ataupun best friend ke apa ke, asalkan kita boleh keluar daripada zon stres kita. Sebab kadang-kadang belajar, kerja, benda ni sebenarnya memenatkan lah. Sebenarnya otak kita tak dapat rehat dengan cukup, sejak lebih-lebih lagi dalam keadaan belajar secara atas talian ni, kita tak boleh nak bahagikan masa dengan diri kita macam kita cara kita belajar dengan biasalah. Yang seterusnya ialah berkongsi masalah kepada golongan yang profesional. Ini merupakan cara yang terakhir yang kita boleh buat, sebab kadang-kadang kita ni susah nak percayakan orang. So kita pergilah ke pakar, kita rujuk pada pakar, apa yang pakar boleh buat untuk kita. Sebab diorang ni pakar, so diorang ada banyak cara untuk pastikan kita ni dapat rawatan yang secukupnya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan semoga maju jaya kepada semua pelajar di luar sana, dan jaga kesihatan diri, jaga kesihatan mental, dan pastikan bila kita dah terlalu penat, kita rehat. Kita jangan push diri kita bila kita dah tak mampu buat. So all the best for everyone out there, and I know we could survive in this online learning, and hoping all of us will get good result for this final assessment. Bye.